والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضل وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, insyaAllah kita sambung kuliah kita bulan yang lalu seperti berikut, iaitu muka surat 111, muka surat 111, iaitu Kitabus Syarikah. Itu hilangnya. Ini kitab pada menyatakan hukum bersekutu. Adalah ia 4 bahagi. Pertama, syarikat abdan, seperti bersekutu 2 orang supaya adalah usaha badan keduanya, antara keduanya bersamaan atau berlebih kurang, serta bersuatu pekerjaan seperti menjahit keduanya atau bersalah-salahan. Kitabus Syarikah. Ini kitab pada menyatakan hukum bersekutu, hukum bersyarikat, hukum berkongsi. Hukum berkongsi, bersekutu, hukum berkongsi. Baik. Jadi Kitabus Syarikah, kitab ini sebagaimana yang dipahami, maksudnya kitab ini disebut istilah, kitab mengikut istilah. Kitab dari segi bahasa maknanya menghimpun, tapi dari segi istilah penulisan ialah nama bagi satu kumpulan ilmu pengetahuan yang tertentu, yang biasanya mengandungi beberapa bab, beberapa pasal dan beberapa masalah. Itu istilah kitab. Kitab ini nama bagi perhimpunan satu ilmu pengetahuan yang mengandungi beberapa bab, beberapa kitab, beberapa bab dan beberapa pasal dan beberapa masalah. Okey. Itu kitab. Jadi ini bincangnya ya hukum bersekutu, hukum berkongsi, hukum bersekutu, hukum syarikat, hukum berkongsi. Baik. Hukum syarikat. Baik, syarikat ini bacanya Kitabus Syarikah. Syarikat ini dia boleh baca, dia ada dalam bahasa Arab ada 3 bahasa, ada 3 bacaannya. 3 lugah. Pertama, syarikah, baca dengan patah shin dan kasrah ra. Syarikah. Itu yang terkenal. Maksudnya sebut syarikah. Dan yang kedua, bahasa yang kedua ialah dia baca dengan sukun ra patah shin, syarkah. Yang ketiga baca dengan kasrah shin, syirkah. Syarikah pertama, yang kedua ada juga dibaca syarkah, yang ketiga syirkah. Jadi tentang syarikat ini dia ada 3 bahasa, ada 3 bacaannya: syarikah, syarkah dan syirkah. Nah, itu ada 3 bahasa. Tapi maksudnya baik. Kemudian itu hukum bersekutu, hukum syarikat. Kemudian adalah ia 4 bahagi. Adalah ia syarikat itu 4 bahagi. Adalah ia bersekutu tu. Adalah bersekutu tu, berkongsi itu ada 4 bahagi, terbagi pada 4 bahagi. Ada perkongsian ini terbagi pada 4 bagian. 4 bagian.
Apa dia? Pertamanya syarikatul abdan. Pertama syarikatul abdan iaitu perkongsian tenaga. Pertama syarikatul abdan perkongsian badan, perkongsian tenaga, perkongsi tenaga. Apa dia? Contohnya seperti bersekutu dua orang supaya adalah usaha badan keduanya antara keduanya bersamaan atau berlebih kurang. Baik. Syarikatul abdan ini maksudnya ialah perkongsian di segi tenaga ni, maksudnya ialah bersekutu dua orang. Mana bersekutu ni maksudnya berkongsi dua orang. Dua orang ni berkongsi, dua orang, supaya adalah usaha badan keduanya, supaya adalah usaha tenaga keduanya. Supaya usaha badan ni kita usaha tenaga keduanya, kedua orang tadi ni antara keduanya, supaya usaha badan keduanya tadi apa adalah di antara keduanya, di antara keduanya tu bersamaan atau lebih kurang. Maksudnya perkongsian dua orang supaya adalah usaha badan, usaha tenaga mereka tadi, dia usaha tenaga kedua tadi sama ada di antara kedua mana usaha tenaga tadi sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama mencurahkan tenaga, sama-samaan atau lebih kurang, tak kira sama ada sama banyak ataupun lebih kurang, tak kira sama ada sama ada usaha tadi ni usaha badan tadi ni, maknanya curah badan tadi sama ada sama banyak ataupun lebih kurang. Dia curah tenaga. A dengan B dia berkongsi untuk melakukan satu kerja, tak kira sama ada kerja itu sama banyak ataupun lebih kurang, ataupun lebih kurang. Itu dia panggil syarikatul abdan. Nampak? Ini biasanya masyarakat Melayu kita biasa sangat ni. Tapi tak dipahami. Sebenarnya syarikatul abdan ni dalam bahasa Syafi'i tak sah, batal. Macam mana? Orang Melayu kita selalu tak, dia tangkap kontrak menebah bun. Berapa bun kita 1 ekar berapa? Katalah RM20. RM20 menebah bun. Menebah bun RM20. Depa kongsi, depa share, depa pakat dengan kita pakat dua orang, kita ambil upah lebih. Ambil upah lebih. Jadi dia mana dia kongsi tenaga, sama-sama buat kerja menebah, kemudian duit tadi ni bagi semuanya. Upah saya RM20, jadi RM10 lah. RM10 kalau dua orang buat kerja. Itu dalam masyarakat Melayu memang sudah berlaku besar. Baik. Sama ada kerja tu sama banyak ataupun lebih kurang, tak kira. Kawan-kawan ni kerja lebih sikit, kawan ni kurang sikit, tak kira. Jadi dia kira kongsi, kita menebah 1 ekar. Boleh jadi seorang tadi dia kuat tenaga dia seorang dia letak 1/2 ekar lebih orangnya, tapi orang lain suku ekar. Boleh jadi seorang dia tak larat, dia suku ekar, tapi kawan ni tiga suku ekar tu. Ekar lah. Kalau alung pun dia ada alung lah. Okey. Ataupun sama banyak. Sama banyak. Baik. Serta bersekutu bersuatu pekerjaan, serta bersatu, maknanya mereka berkongsi tenaga untuk melakukan satu kerja tadi ni, sama ada kerja yang lakukan itu satu jenis saja, satu pekerjaan, satu jenis pekerjaan, seperti menjahit kedua-duanya berpakat, kedua-dua ini berkongsi untuk ambil upah jahit, untuk upah jahit baju contohnya lah. Satu tu. Atau upah menebah upah menebah bun dan sebagainya. Atau bersalah-salahan ataupun berlainan, tak sama. Seorang ni buat kerja ni, seorang ni buat, tapi mereka berkongsi. Seorang ni bahagian ni buat ni, seorang buat bahagian lain. Seorang ni buat, katalah seorang dia berkongsi 2 orang, seorang jahit, seorang lagi potong. Seorang lagi potong baju, seorang lagi potong buat jahit. Jadi dia berkongsi 2 orang tadi. Tapi kawan ni bahagian lain, kawan ni bahagian lain. Itu berkongsi. Baik. Itu dia panggil syarikatul abdan. Baik. Dia syarikatul abdan ni kalau kita tengok di nombor 1
syarikat abdan tu, nombor 1, nombor 4 tu dia tulis nombor 4 sebenarnya nombor 1. Ha? Nombor 1 di nombor 4 tu tapi sebenarnya nombor 1. Nombor 1 apa dia? Nombor 1-nya syarikat abdan dah tepi tu lagi akan datang bahawasanya ia batal lah. Zakat abdan ni batal mengikut mazhab kita Syafi'i. Zakat abdan berkongsian tenaga ini sebenarnya tidak sah dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, dan mengharuskan dia Imam Malik. Tapi Imam Maliki dia membenarkan. Imam Maliki dia kata zakat abdan memang dibenarkan oleh Islam serta bersatu pekerjaan. Syaratnya satu jenis pekerjaan. Nah, sama-sama menebah, sama-sama menjahit, sama-sama cuci dan sebagainya. Nah, satu kerja ya seperti itu. Dan dan mengharuskan dia Imam Abu Hanifah sendiri dia mengharuskan syarikat abdan ini, perkongsian tenaga ini apa dia? Mutlaqan, semata-mata. Mutlaqan ni tak kira sama ada satu pekerjaan atau berlainan. Sama ada kerja itu sama ataupun berlainan. Seorang ni atau seorang dua-dua menjahit ataupun seorang ni tak sama. Seorang jahit, seorang lagi potong baju. Buat kerja tak sama. Baik. Jadi mazhab Hanifah dia agak longgar lagi, dia tak kira sama ada kerja tu berlainan ataupun yang baik, dia penting berkongsi sama ada berlainan ataupun tak berlainan atau sama. Okey. Kemudian dan atas mazhab kita, berdasar pada mazhab kita, dalam mazhab kita Syafi'i, maka barang siapa terasing dan sesuatu daripada barang yang dapat daripada usahanya, maka baginya. Bagi mazhab kita Syafi'i, apabila perkongsian tenaga ini tidak sah mengikut pandangan mazhab Syafi'i, baik. Bagaimana kalau mereka ni buat kerja juga? A dengan B dia berkongsi untuk dua-dua orang ini pakat menebah. Menebah. A dengan B menebah. Baik. Jadi sini A pun menebah, B pun menebah. Baik. Kemudian tebah tadi tengok. A tadi dia tebah dia kawasan ni dia tebah tadi. Hang tebah kawasan ni. Aku tebah kawasan ni. Tebah kawasan ni. Baik. Jadi sini apa yang diusahakan oleh setiap orang tadi ni, kata dia, apa yang dapat daripada usaha dia tadi baginya. Artinya sini walaupun dia ni kalau dia buat kerja juga, maknanya A dia dapat apa? Dia cuci kawasan kebun tadi ni, kita kata sekar tadi, dia boleh dapat kita kata setengah hektar lebih sikit. Lebih sikit. Hak B ni kurang sikit. Jadi sini ada masing-masing. Jadi A ni dia ada habuan dia, iaitu sepadan dengan kerja dia. Sepadan dengan kerja dia. Maknanya dia kerja, maknanya dia sepadan dengan dia kerja ikut padan dia. Dia kerja lebih setengah hektar, maknanya dia dapat upahnya setengah hektar, lebih sikit. Yang kawan ni kurang sikit, dapat sikit. Baik. Kemudian kalau ada benda yang sama-sama buat, katalah A ni dia ambil, katalah A ni dia tebah kawasan ni, yang B kawasan ni. Kemudian ada satu kawasan lagi ni, depa terpaksa kerja sama. Nampak? Mula A dia tebah kawasan ni, B kawasan ni. Kemudian tengah-tengah tadi depa kongsi sama. Tengah tadi depa dapat kerja buat dekat menebah. Jadi kongsi sama. Jadi hak kongsi sama tadi ni, kalau kongsi sama tadi dibagi di antara mereka dua berdasar kepada upah. Kepada upah setara. Upah misli maknanya upah setara. Kalau ada suku ekar lagi ni, suku katalah contohnya kita kata A tadi ni dia tebah setengah ekar. B tadi dia dia tebah suku ekar. Satu rut ekar. Ada satu rut lagi, ada suku ekar lagi. Depan ni depa pakat dulu lah. Jadi hak suku ekar ni dia kongsi sama-sama kerja, tapi yang A dapat setengah ekar, yang B suku ekar. Jadi A dia dapatlah upah yang sekarang suku ekar untuk dia, yang B pun dapatnya. Kemudian yang dua lagi
yang sukaika lagi, yang pokok yang daripada kongsi dua-dua tadi ni, apa nama, yang sama-sama pakai melebah hari ni apa, iaitu dibahagi di antara mereka berdua menurut ujratul misli, menurut apa nama, upah setara. Kalau upah setara sukaika berapa puluh, jadi dibagi di antara mereka berdua. Itu mengikut mazhab kita Syafi'i. Okey. Baik. Keduanya syarikat mufawadah. Bahagian yang kedua syarikat mufawadah. Syarikat mufawadah apa dah? Iaitu berkongsi keduanya. Berkongsi keduanya pada kedua orang tadi. Berkongsi keduanya kedua orang tadi. Dua orang berkongsi, bersekutu kedua. Bersekutu ni berkongsi dah. Berkongsi keduanya dua orang tadi ni supaya adalah usaha keduanya antara keduanya. Berkongsi kedua tadi supaya adalah usaha kedua, supaya adalah usaha keduanya, kedua orang tadi ni antara keduanya. Jadi artinya depa pakat dua orang ni melebah. pakat bersetuju berkongsi supaya ada usaha antara keduanya dengan badan kedua-duanya. Katalah di antara seorang tadi dia berkongsi A dengan B untuk melakukan satu kerja, dan dia kongsi tadi ini antara kedua dengan badan, dengan menggunakan kongsi tenaga. Dengan badan berkongsi tenaga lah. Maksudnya tenaga kedua-duanya. A dia menggunakan tenaga, B pun guna tenaga dia untuk melakukan satu kerja tadi. Baik. Atau harta keduanya, ataupun dia berkongsi keduanya tadi ini antara kedua tadi dengan menggunakan harta kedua, dengan menggunakan harta. Dia buat pulang modal, A pun buat pulang modal, B pun buat pulang modal. Kemudian daripada modal tadi dia melakukan membuat satu kerja. Baik. Kemudian bersamaan atau lebih kurang, sama ada, sama banyak atau lebih kurang. Tadi berkongsi dengan tenaga tadi, sama ada tenaga tu sama banyak ataupun tenaga tu tak sama banyak. Ataupun kongsi tadi dengan menggunakan harta, kongsi dengan menggunakan harta. Kalau sama banyak, sama RM100, B RM100, A RM100, ataupun lebih kurang, ataupun tak sama, tak sama. A keluar RM120, A keluar kata RM120, B keluar RM80, contohnya. Jadi tak sama. Baik. Dan atas kedua-duanya membayar yang kurang dengan sebab dirampas orang. Dan atas kedua-duanya, dan ni ada pakatan. Dia pakat dua tadi ni, kita pakat kedua-dua buat kerja. Pakat kedua A dengan B, pakat kedua-dua keluar tenaga kerja, ataupun dia keluar modal dua-dua tadi, kemudian lakukan, contohnya lepas melakukan keluar modal ni dia meniaga dia meniaga dua pakat meniaga. Lepas tu dah meniaga, kemudian dalam perniagaan tadi ni kita dapati berlaku kita kata rampasan. Mana pada tengah-tengah meniaga ada orang yang rampas barang yang daripada meniaga tu, orang rampas. Jadi kerugian barang yang dirampas tadi ni akan dibayar oleh akan dibayar daripada harta, akan dibayar oleh mereka berdua, tapi bukan menggunakan harta perkongsian tadi, tapi daripada harta mereka sendiri, bukan daripada harta yang berkongsi tadi. Kalau tadi orang satu bukan ambil harta tu lah, ambil harta lain, ambil duit lain untuk mengganti rugi tentang harta yang dirampas tadi. Barang dirampas tadi, kita kata rampas jadi dia kurang RM50 di abang tu rampas. Jadi RM50 kerugian ini diganti daripada harta daripada harta rakan kongsi jadi A kena keluar RM25, B keluar RM25. Jadi duit tadi bukan duit daripada duit syarikat tadi, duit asin, duit atau persendirian tadi. Okey, itu masuk dah sini. Itu syarikat mufawadah. Baik.
Syarikat mufawadah ini sebenarnya ialah dia batal kecuali Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah membenarkan. Mazhab Abu Hanifah membenarkan. Nah, mufawadah ni Abu Hanifah banyak dia punya apa? Dia kelonggaran, dia banyak jenis syarikat yang dibenarkan. Nah, benarkan. Baik. Kemudian ada lagi kalau orang rampas dan sebagainya, jadi artinya dia ambil daripada apa? Daripada ditampung kerugian itu daripada harta mereka berdua, harta mereka berdua, tapi harta tadi bukan daripada harta syarikat, tapi harta lain daripada harta syarikat. Baik. Itu maksudnya. Kemudian ketiganya bahagian yang ketiga, syarikat wujuh iaitu bersekutu keduanya supaya adalah laba barang yang dibeli oleh keduanya antara keduanya bersamaan atau berlebih kurang. Nampak? Baik. Ini mengikut tarik definisi ini, bersekutu keduanya, berkongsi, kedua-dua orang ni berkongsi, A dengan B berkongsi supaya adalah laba barang yang dibeli oleh keduanya. Dia berkongsi, A dengan B dia berkongsi supaya adalah keuntungan, laba adalah keuntungan barang yang dibeli oleh keduanya, keuntungan daripada barang yang dibeli oleh keduanya, oleh A dan B antara keduanya. Mana keuntungan tadi dibahagi di antara mereka berdua. Katalah A tadi dia berkongsi di antara berdua dan janjinya apa yang dibeli mula depa menega. Jadi A pun beli, kemudian dia kemudian A pun jual beli, kemudian di dalam beli tadi, jadi dalam jual beli tadi ni ada dapat untung. Keuntungan tadi daripada apa yang dibeli oleh mereka berdua dibahagi di antara mereka berdua. Untung apa? Dibagi di antara mereka berdua. Baik. Bersama-samaan atau berlebih kurang, sama ada dibahagi dia sama banyak atau berlebih kurang. Tak kira lah ikut janjian. Dibagi sama banyak 50-50 ataupun lebih kurang. Seorang 60, seorang 40. Baik. Kemudian maka dijualkan dia. Lepas tu dia beli, jadi dia kemudian maka dijual akan dia beli dulu, mula-mula beli dijual, maksudnya dijualkan barang yang dibeli tadi ni, maka dijual oleh keduanya, kedua orang tadi jual barang yang dibeli tadi ni, adalah yang lebih daripada harga yang dibuat beli dengan dia itu, bersekutu antara keduanya. Kalau dia jual barang tadi ni lebih daripada harga yang dibuat beli, lebih dia jual tadi tu harga lebih daripada harga yang dibuat beli. Harga berapa? Harga ni kita kata yang beli harga 200. Harganya lebih harga 200. Tapi jual lebih daripada 200. Jual ni 300. Barang tu mula beli 200 tapi lepas tu jual barang yang beli 200 ni dia dapat jual dengan harga 300. Nampak? Jadi dijual oleh kedua alat. Jadi sini yang lebih daripada harga yang dibuat beli ini, bersekutu antara keduanya, berkongsi di antara A dengan B pula. A dengan B. Nampak? Itu maknanya syarikat wujuh, apa yang disebutkan sini, apa yang disebutkan di sini. Tapi sebenarnya ada satu lagi sebenarnya definisi ini kalau ikut dalam Bajuri lain. Dalam Bajuri ini dia dua orang tu dua orang yang terkenal, bukan dua orang sebarang orang dah. Kalau saya baca balik syarikat wujuh ni apa? Iaitu gini. An yashtarika wajihani aw wajihun wa khamilun liyakuna bainahuma ribhu ma yashtarihi kullun minhuma ala infiradihi aw yashtarihi al-wajihu wa yabi'u al-khamil atau bil aksi. Itu maksudnya. Syarikat wujuh ni ikut definisi Bajuri, Syekh Bajuri kepada dia kata gini. Syarikat wujuh ni ialah ay yashtarika wajihani.
berkongsi dua orang yang terkenal. Wajihan ni orang yang terkenal. Orang yang terkenal dalam perniagaan. Nah, orang kata dua orang A dengan B memang terkenal dalam masyarakat. Orang ni orang yang ahli perniagaan contohnya. Au wajihun wa khamil, ataupun berkongsi dua orang pada seorang orang terkenal, seorang lagi tak kenal. Seorang lagi orang yang terkenal dalam perniagaan, tapi seorang lagi orang yang tidak terkenal. Khamil, bukan hamil. Nah, dalam kitab ni dia punya hamil dah, khamil. Nah, dalam kitab ni bukan hamil, khamil. Khamil tu dengan kha, iaitu orang yang tidak terkenal. Jadi ini dua-dua orang yang terkenal berkongsi, ataupun berkongsi seorang yang terkenal dengan orang yang tak terkenal. Berkongsi seorang yang terkenal dengan orang yang tak terkenal, supaya adalah di antara keduanya untung apa yang dibeli oleh tiap-tiap daripada keduanya. Maksudnya, jadi masing-masing beli supaya apa? Supaya keuntungan apa yang dibeli oleh tiap-tiap daripada dua orang tadi yang secara berasingan tadi ni dibagi di antara mereka berdua. Nah, jadi berniaga A pun berniaga, B pun berniaga. Dua-dua ni orang terkenal, ataupun seorang terkenal, seorang tak terkenal, keuntungan apa yang dijual oleh kedua-dua tadi ni dibagi di antara mereka berdua. Untung berapa? Untungnya satu bagi seorang mulu contohnya. Okey. Atau yashtarihi alwajih wa yabi'ul khamil, ataupun orang yang terkenal dia beli barang dan orang yang tak terkenal dia jual. Ni, orang yang terkenal dia beli barang. Tapi orang yang tak terkenal tadi ni dia jual. Orang yang terkenal dia beli barang, tapi barang tadi ni dijual oleh orang yang tak terkenal. Jadi orang yang terkenal dia beli barang, kemudian orang yang terkenal dia ambil barang yang dibeli dia ni, dia bagi kepada orang yang tak terkenal, hang jual. Hang belum jual. Baik. Lepas pada tu, atau bil asi, ataupun sebaliknya. Sebaliknya macam mana? Sebaliknya pula maknanya dibeli oleh orang yang tak terkenal, kemudian dijual oleh orang yang tak tadi ni orang yang terkenal membeli barang tadi, kemudian dijual oleh orang yang tak terkenal. Atau sebaliknya, maksudnya sebaliknya sini ialah iaitu orang yang beli, orang yang terkenal ni dia jual, kemudian dia kemudian dibeli oleh dia jual, kemudian atau seorang tadi membeli, seorang lagi menjual. Mana yang mula tadi, mana orang yang terkenal tadi dia beli barang, dia bagi kepada orang yang tak terkenal tadi, hang jual lah, keuntungan tadi kita bagi dua. Ataupun sebaliknya, artinya seorang tadi, ataupun sini maknanya orang yang tak terkenal ni dia beli barang tadi, tapi kemudian barang yang dia beli tadi dia serah kepada orang yang terkenal tadi, hang jual. Hang jual. Untuk dia bagi dua. Nah, itu maksud di sini. Itu syarikat tu al-wujuh, mengikut apa yang disebut dalam bajuri tadi. Baik. Itu empat itu kata dia, maka segala bagai yang tiga ini batal sekaliannya. Sini dia pergi penjelasan, maka segala bagai yang tiga ini, segala bagai maksud segala jenis syarikat yang tiga ni pada, iaitu syarikat abdan, syarikat mufawadah dan syarikat wujuh ini, ketiga-tiga jenis syarikat ini batal sekaliannya mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Nampak? Cumanya tadi ni kalau syarikat abdan memang Imam Malik membenarkan, tapi dengan syarat satu pekerjaan. Imam Abu Hanifah dia membenarkan tanpa syarat sama ada kerja itu satu ataupun berlainan, tak kira, sah belaka. Nah, kemudian syarikat mufawadah ni dalam mazhab Abu Hanifah saja yang benar, yang lain tak sah. Yang lain tak boleh, yang mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali dan juga mazhab Syafi'i tak sah. Cuma dalam mazhab Hanafi dia membenarkan syarikat mufawadah. Nampak? Syarikat wujuh tadi. Ya.
Syarikat wujuh tadi, syarikat wujuh tadi ni apa nama? Ya, syarikat wujuh tadi maknanya sini syarikat wujuh ni maknanya sini apa nama dalam mazhab Syafi'i tak memang tak sah, memang tak sah. Nampak? Okey. Okey. Kemudian kita nak bincang balik apa makna syarikat. Syarikat dari segi bahasa apa makna? Syarikah dari segi bahasa sebenarnya maknanya bercampur. Syarikah lughatan al-ikhtilaf. Makna syarikat dari segi bahasa maknanya bercampur. Itu makna syarikat-syarikatnya dari segi bahasa maknanya bercampur. Baik. Dari segi syarak, syarikat dari segi syarak ialah sabit hak. Ialah sabit hak secara berkongsi pada suatu benda untuk dua orang atau lebih, dua orang ataupun lebih. Sabit hak ke atas, sabit hak secara berkongsi, sabit satu hak secara berkongsi pada satu benda untuk dua orang atau lebih. Itu dia panggil syarikat. Sabit hak. Satu hak, sabit hak, hak kata sabit memiliki barang tadi ni secara berkongsi pada satu benda. Kongsi satu barang sabit hak itu untuk dua orang atau lebih. Kongsi dua orang ataupun lebih. Itu syarikat. Kemudian isi tersebut ada tak dalil yang apa tentang syarikat ini dibenarkan ikut mazhab kita Syafi'i? Memang ada. Memang dalam mazhab kita Syafi'i yang apa nama dia kata syarikat dalam apa itu syarikat syarikat kelainan saja yang dibenarkan. Ada. Sekejap lagi saya akan cerita apakah dalil dalam mazhab Syafi'i. Okay. Yang keempatnya iaitu bahagian yang keempat ialah apa nama? Syarikat inan. Syarikat inan. Syarikat inan ni bahasa Arab. Inilah yang sah. Maksudnya syarikat inilah yang sah untuk pandangan mazhab Syafi'i ialah syarikat inan. Baik. Yang ni yang kita nak bincang. Baik, syarikat inan ia yang kita nak bincang. Baik. Kemudian dalam syarikat inan ini dia ada rukun dia. Dia ada rukun dia. Sah. Kemudian jika memenuhi rukun dia. Dan jika memenuhi rukun dan juga memenuhi syarat bagi setiap rukun. Baik. Kata dia sini bermula rukun syarikat inan. Rukun syarikat inan ada apa dah? Ada lima perkara. Ada 5 rukun syarikat inan. Apa dia? Iaitu 2 yang berakad. Ada 2 orang yang melakukan akad, dua orang yang berakad perkongsian tadi. 2 orang, sekurang-kurangnya 2 orang lah. 2 atau 3, 2 lebih lah. 2 orang yang berakad perkongsian tadi. Dan maqud alaih. Maqud alaih barang yang maqud, dan yang kedua ialah maqud alaih. Sekali lagi akan dibincang apa dia kongsi tentang dia berkongsi apa untuk menegakan dan sebagainya. Itu maqud alaih, benda yang ada akad daripada itulah mestilah syaratkan maqud alaih tadi. Itulah mesti maqud alaih tadi ialah apa nama, itulah mesti ada modal modalnya ialah bentuk harta. Modalnya ialah bentuk harta. Bentuknya harta lah. Itu maqud alaih. Kemudian dan amal kerja tadi. Kemudian yang keempat ialah yang dua yang berakad, 1 2 maqud alaih 3, amal 4, sirah 5. 2 yang berakad ni ke 2 rukun tu. 2 rukun lah. Kemudian yang maqud alaih iaitu harta tadi, itu macam apa nama, yang ketiga amal kerja, dan satu lagi ialah sirah, iaitu ada sirah yang menunjuk tentang memiliki izinan rakan kongsinya untuk melakukan perniagaan dengan dia. Okey. Jadi tentang syarikat inan ini memang apa, ada dalilnya ialah
asal dalil tentang syarikat ini, tentang syarikat ini dibenarkan oleh Islam, ia sebelum ijma' dia sebenarnya, sebelum ijma', iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yaqulullah ana thalisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima ana salisu syarikat. Ana kasalisu syarikat. Aku yang ketiga dua syarikat. Maksud aku seperti orang yang aku adalah seperti orang yang ketiga bagi dua rakan kongsi fi i'anatihima, untuk bagi menolong kedua rakan kongsi tadi ni, dan memelihara kedua-keduanya dan menurunkan barakah tentang harta-harta mereka berdua selama mana tidak berlaku pengkhianatan, selama mana mereka berdua tidak berlaku pengkhianatan dan penipuan di antara mereka berdua. Apabila berlaku pengkhianatan, maka diangkat keberkatan dan dihapuskan pertolongan daripada keduanya tadi. Itu maksud hadis tadi. Jadi hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan syarikat inan tadi. Okey. Kemudian kita pergi kepada wali syarikati, kata dia khamsu syara'ita. Bagi syarikat ini ada 5 syarat. Bagi syarikat ini ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Jadi syarat nak sah mesti memenuhi 5 syarat. Apa dia? Asy-syartul awal. Al-awwalu asy-syartul awal. Syarat yang pertama sini ya, kata jadi tadi dia kata rukunnya ada 5 perkara, iaitu 2 orang yang berakad, maqud alaih, muamal dan sebagainya. Dan disyaratkan pada sirah. Ni silap. Dan disyaratkan pada sirah tadi ni, di antara rukun syarikat ialah sirah. Sirah apa dia? Sirah ialah ucapan, iaitu lafaz yang memberi ketahui dengan izinnya pada berniaga, iaitu satu lafaz daripada rakan seorang, lafaz yang lahir daripada rakan seorang rakan kongsi, memberitahu tentang izinnya untuk berniaga jual beli. Dia beri dapat dia mulakan perkataan yang memberi izin kepada rakan kongsinya untuk melakukan perniagaan. Itu kerjanya. Baik. Maka tiada memadai katanya telah kita bersekutu. Maka tidak memadai kalau hanya dia kata kita dah bersekutu tadi. Kita tidak memadai kalau dia kata kita ni telah berkongsi tadi. Dia sebenarnya kena kata aku izinkan menunjukkan bahawa aku izinkan kau untuk berniaga dengan aku. Ya, aku baru itu syarat lafaz tadi, mestilah kata-kata yang menunjuk bahawa dia memberi izin kepada rakan kongsi dia untuk melakukan perniagaan. Okey. Jadi tidak memadai dengan kata kita telah berkongsi. Kita berkongsi tak ini. Kita bersekutu, kita berkongsi tak sah, tidak cukup tentang syarat sirah tadi. Baik. Dan disyarat pada 2 yang berakad. Di antara rukun syarikat juga udahlah mestilah ada 2 sekurang-kurangnya 2 orang yang melakukan perkongsian. Nak kongsi bukan 2, seorang tak nak kongsi, 2 orang seorang. Baik. Syaratnya 2 orang yang nak berkongsi ni, 2 orang yang nak berkongsi ni apa dia? Nak ada keduanya, 2 orang yang berakad, 2 orang yang melakukan akad. Jadi ini ahli bagi berwakil dan menerima wakil, iaitu kedua-duanya mempunyai keahlian untuk berwakil dan juga menerima wakil. Ahli dan berwakil dan menerima wakil. Yang ni kita akan lihat pada syarat syarat wakalah. Syarat wakalah pada syarat wakil, syarat mewakil, syarat mestilah seorang tadi ini memenuhi hendaklah dia adalah orang yang ahli keahlian bagi nak berwakil dan menerima wakil. Dia mempunyai kelayakan untuk nak berwakil pada orang dan juga menerima wakil daripada rakan lain. Nah, apa dia? Iaitu syaratnya, syarat mewakil ialah orang yang berwakil. Syarat orang yang berwakil ini hendaklah sah mengerjakan pekerjaan yang dia wakilkan padanya, sama ada dengan dimiliki atau diperintahnya. Atau diperintah. Itu syarat wakil. Ya, syarat apa? Maknanya orang tu orang yang boleh melakukan perkara yang boleh orang yang sah mengerjakan perkara yang dia wakil padanya tadi dengan dimiliki atau diperintah. Oleh yang demikian, apa dia?
Apa dia? Sekurang-kurangnya ia orang yang sudah cukup, orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh cukup umur. Budak-budak tak boleh. Budak-budak tak boleh jadi rakan kongsi, tak boleh cakap. Orang gila tak boleh. Dia mestilah orang yang yang baligh dan pula orang yang berakal. Orang gila tak boleh jadi rakan kongsi, tidak boleh jadi tubuh syarikat. Dan yang pitam, orang yang pitam tak boleh. Orang yang pitam pun tak boleh jadi rakan kongsi juga. Baik. Itu dalam perniagaan ni, dalam perniagaan tadi. Okey. Kemudian dia menerima wakil. Menerima wakil. Syarat wakil pula apa dah? Syarat wakilnya adalah orang yang sekurang-kurangnya sah memerintah apa yang diizinkan dia bagi dirinya. Orang yang wakil tadi sekurang-kurangnya orang yang sah memerintah perkara yang diizinkan kepada dia untuk diri dia. Jika tidak sah memerintah izin diri dia, itu tak sah dia menerima wakil. Tak sah menerima wakil. Kenapa? Karena kalau dia sendiri tidak mampu nak memerintah diri dia, macam mana dia nak perintah untuk orang lain? Macam itulah tidak boleh. Jadi oleh demikian kanak-kanak tak boleh tak? Kanak tak boleh jadi rakan kongsi. Begitu juga orang gila dan orang pitam. Kanak, orang gila, orang pitam tak boleh jadi rakan kongsi. Mestilah orang tu balik, dan juga dia punya balik, kemudian orang tu berakal dan juga tak pitam. Okey. Itu akan dibincang nanti dalam bab wakil lain. Kemudian pasal apa disyaratkan dua orang yang berakad tadi, mesti orang tu mempunyai keahlian untuk berwakil dan menerima wakil tadi ni. Kerana tiap-tiap daripada keduanya, dua orang yang berakad tadi ni, dua rakan kongsi tadi ni, jadi wakil daripada talannya. Kenapa? Dia tu menjadi wakil daripada A dengan B, dia berkongsi dua tadi untuk melumpuhkan satu syarikat. Jadi artinya tiap-tiap A tadi ni dia wakil daripada B, B pula dia wakil daripada A. Jadi masing-masing menjadi wakil. A apabila dia berkongsi dengan A dengan B, artinya A dia berkongsi dengan B. B pula dia berkongsi dengan A, dengan A. Sebab tu syaratnya mesti kedua-dua tu ada mereka. Baik. Maka jika salah seorang yang mentasarrufnya, maka disyaratkan padanya ahli lagi menerima wakil. Baik, dan jika salah seorang yang mentasarruf, kalaulah seorang saja yang menguruskan harta syarikat ini, disyaratkan pada orang yang menguruskan mutasarrif ni, orang yang menguruskan syarikat. Jadi ialah ahli bagi menerima wakil. Itu suatu orang tu mempunyai keahlian untuk menerima wakil. Dan yang pada satunya ahli bagi wakil. Contohnya beginilah, contohnya kita kata seorang yang nak buat kerjanya, yang nak meneganya seorang je. A ni A dengan B. A ni dengan B, dia nak berkongsi untuk menega, nak berkongsi untuk menega. Orang pelak modal. Tapi B ni dia tak boleh buat kerja. B ni dia tak boleh nak buat, dia tak boleh buat kerja. Dia tak boleh nak buat kerja. Sebab apa? Dia buta. Contohnya dia buta. Dia buta nak buat menega ya. Jadi sini mestilah rakan kongsi itu mestilah orang yang celak, orang yang tak buta. Jadi orang yang tidak buta. Sebab tu orang tu mempunyai boleh menerima wakil. Orang yang tak buta boleh menerima wakil dia buta. Dan pada satu lagi ahli bagi wakil, seorang lagi ahli wakil pada, iaitu kalau orang buta maknanya dia boleh wakil pada orang, tapi dia sendiri tak boleh nak menerima wakil pada orang lain. Jadi jawabnya hingga sah keadaannya yang buta. Jadi kalau orang buta boleh nak berkongsi dengan orang yang tak buta boleh. Orang yang tak buta boleh. Tapi dia tak boleh negara lah. Dia tak boleh menguruskan harta perniagaan, yang mengurus harta perniagaan dia akan kongsi dia. Kan? Kongsi dia. Itu saja. Sebab apa? Sebab ini nak jaga orang buta ni, nak suruh dia berniaga apa, tak boleh. Dia tak boleh buat. Jadi yang tu diberi pengecualian kepada orang buta tadi boleh menjadi rakan kongsi syarikat. Okey. Kemudian dan disyaratkan pada ma'qud alaih, iaitu harta
hendak ada ia misli dirham atau dinar atau lainnya. Ajar ini banyak sikit baik. Kami sikit disyaratkan pada ma'qud alaih, disyaratkan pada ma'qud alaih yang diangkat ke atasnya apa itu harta. Disyarat pada ma'qud alaih itulah harta. Modal lah, modal harta. Modal. Hendak harta dia syarat ma'qud alaih itu harta tadi, hendak ada ia di harta disyarat yang modal tu. Modal apa? Modalnya ialah hendak ada ia harta tadi yang misli, itu satu benda yang ada seumpamanya misli, benda yang apa yang ada yang misli ini misli al-mal misli iaitu satu benda yang ada baginya perbandingan ataupun ada perbandingan di pasaran tanpa ada lebih kurang tentang apa nama bahagian-bahagian juzuknya. Nah, iaitu harta-harta yang misli ini ada dia apa nama harta-harta yang mesti ini termasuklah apa nama tadi contoh yang dibagi tadi ialah apa nama ya, iaitu dirham. Dirham ni mata wang buat dia perak. Nah, dah ni kita duit lah, kita sini duit mata wang ataupun dirham ni mata wang buat dia perak. Dinar mata wang dibuat daripada emas. Nah, maksud kita sini ialah mata wang yang melakukan sebuah negara. Nah, jadi kita di Malaysia, ataupun kalau Singapura di Singapura, macam Amerika di Amerika dan sebagainya. Nah, Saudi di Saudi lah. Maksudnya di mata wang tu. Atau lain daripada dirham atau seumpamanya, lain daripada dirham dan semuanya. Dia benda-benda misli ni banyak benda-benda yang seumpama ni benar dia itu masuklah apa nama tadi ni apa nama tu benda dia empat jenis, iaitu benda seperti gandum, itu benda yang disukatan, benda yang ditimbang macam besi, atau benda yang baik yang dibilang, itu pun setengah daripada tu ya. Itu setengah daripada benda misli. Okey, baik. Mudah sekali kata kita sini ialah apa? Kita gunakan mata wang lah. Duit tadi kita jadikan modal syarikat. Itu mudahnya. Maka tiada sah pada mutaqawim seperti kain dan benang dan lainnya. Tidak sah syarikat pada mutaqawim, tidak sah harta tadi pada benda, tidak sah harta, tidak sah syarikat tadi ni pada mutaqawim, pada benda yang bernilai. Kalau benda mutaqawim, benda bernilai macam kain, benang dan lainnya. Kain, benang tu maksudnya benda-benda yang bernilai. Kalau benda-benda yang bernilai itu tidak boleh dijadikan sebagai mata wang, sebagai apa? Sebagai modal syarikat. Sebagai apa? Sebagai modal syarikat. Baik, bolehlah. Sebagai modal syarikat. Okey. Kemudian dan tiada bersekutu antara keduanya. Syaratnya tak sah pada benda yang bernilai tadi, seperti kain dan benang atau lain tadi ni. Dan tiada bersekutu, syaratnya tiada bersekutu antara keduanya, tidak berkongsi pula antara keduanya. Benda yang bernilai tadi, benda bernilai tadi, kain tadi ni tidak bersekutu antara kedua, tidak berkongsi di antara keduanya, di antara dua orang yang berakad tadi, dua orang yang melakukan perkongsian tadi. Tak bersekutu tadi dengan dipersakakan dia atau seumpamanya. Tapi kalau syaratnya benda yang bernilai tadi, kain dan benang tadi ni, benda tu tidak menjadi harta bersama, tidak menjadi harta bersama di antara mereka seperti dipersakai. Ataupun seumpamanya macam dibeli dan sebagainya, dibeli bersama, mereka bersama. Dan diizinkan tiap-tiap daripada kedua dalam beritahuan, dan diizinkan tiap-tiap daripada keduanya, daripada dua rakan kongsi tadi kepada rakan kongsinya pada berjual beli, Itu
Jadi kalau harta kalau benda tu benda yang bernilai, kain benang tadi, dan kain benang tadi tidak berkongsi di antara dua rakan kongsi tadi ni, sama ada belasakal dan sebagainya, dan tidak dapat keizin dari tiap kedua tu bagi tolaknya pada jual beli. Nah, yang tu maknanya tidak sah jadikan sebagai modal syarikat. Adapun jika sudah bersekutu, kalau dah harta tadi ni atau harta yang bernilai tadi sudah bersekutu, sudah jadi berkongsi di antara dua tadi. Contohnya kita kata A dengan B, apa nama, dia memiliki, kedua-dua ni berkongsi memiliki kain dan benang, kain pelekat dan benang, beberapa kain pelekat, berkodi kain pelekat berkongsi. Seperti disebut pada macam kain pelekat ada 20 helai, 20 helai. Tapi mereka ni dapat dengan cara pesaka, pok dia tinggal, dia dapat pesaka kain pelekat pok dia. Nah, dua-dua tadi. Nah, kemudian ada berkongsi, lepas tu diizin pula dua-dua ni bersetuju supaya kain pelekat yang 20 helai tadi ni, A ini dia izin pada B untuk menegalkan pelekat tadi, dan B pun izin pada A untuk menegalkan pelekat tadi. Yang tu boleh, yang tu dibenarkan. Dan diizinkan oleh tiap bagi tolannya pada jual beli. Jadi setiap seorang tadi, A dengan B tadi, dibenarkan rakannya tadi untuk berjual beli kain benda-benda yang dia berkongsi tadi. Dengan pesaka tadi. Sahlah syarikat pada yang mutakawil, sahlah syarikat pada benda yang bernilai. Kalau benda bernilai tadi sudah jadi perkongsian di antara rakan kongsi tadi, yang tu boleh. Macam kain pelekat tadi, pok depa mati, pok dia tinggal 20 helai kain pelekat, depa dapat pesaka 20 helai tadi. Kemudian dua orang tadi yang dapat pesaka daripada pok harta kain pelekat pok dia tadi, depa pakat setuju supaya tidak menegalkan dari pelekat tadi. Masing-masing mengizinkan, A izin B untuk menjualkan pelekat tadi, dan B pula izin pada A untuk menjual pelekat tadi. Yang tu boleh sah pada melakukan syarikat nego. Kemudian insya-Allah kita akan bincang pula pada bulan depan, iaitu dan disyaratkan pula bercampur setengah dengan setengahnya. Yang ni kalau campur pula di antara modal tadi mesti dicampur di antara satu dengan yang lain. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan dia minggu bulan depan. Wallahu a'lam. Ada apa ya? Ada apa ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.